Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah, cantik. Sihat. Cantik dia Wan ni. Tiba-tiba jadi kecil Okey. Baik, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kami mampu untuk beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus pada perbincangan kita sambung Bismillah dengan tajuk dia, minta maaf sebut, kentut vagina. Okey, jadi ini adalah muka surat 66. Baik. Betul ke? Itu tajuk kita? Oh, suara tak apa dengan saya akan ambil Saya akan tarik ni, boleh tak? Dah habis siap? Dia punya kaki dia tu. Okey. Baik, test 1, test 2. Dengar suara? Okay, no. Baik. Dia nak kena lekat juga kat pipi ni. Kalau pakai wireless cantik salah. Ya, betul. Yang ini wireless. Okey, jadi tajuk kita adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita tentang taharah ataupun bersuci. Jadi mari kita sama-sama lihat muka surat 66 puan. Muka 66 muka surat tu. Dan tajuk yang kita sampai ni adalah kentut vagina. Jadi salah satu, terima kasih. Tak situ je. Terima kasih. Baik, siapa yang tak ada buku tu nanti kalau nak dapatkan boleh daripada Ustaz boleh tolong. Okey, kentut vagina ialah keadaan di mana keluarnya angin melalui saluran kubul atau bukaan dalaman faraj wanita. Jadi biasanya keluar angin ini merupakan salah satu daripada masalah yang timbul di kalangan wanita. Kalangan lelaki tak sangat sebab dia tak ada tu vagina tu, tapi kita kaum wanita ini khususnya wanita yang sudah berusia. Jadi kita memang terlalu sangat risau dan terkadang kita tidak boleh nak membezakan jadi ini keluar angin ke tak ke. Jadi dia boleh mengganggu ibadah kita. Betul tak puan-puan? Okey. Jadi dalam kitab ini dia ada beberapa kaedah yang sangat baik, yang sangat bagus buat kita sendiri untuk fahami. Jadi pertama kita kena tafsirkan dulu, kena tahu dulu apa maksud kentut vagina. Jadi kentut vagina ini adalah merupakan angin yang keluar daripada bahagian kubul. Yang biasa kita dengar adalah bahagian dubur. Dubur ini yang bahagian belakang. Tapi kubul ini adalah untuk perempuan. So biasanya kitalah yang akan berhadapan dengan masalah ini. Jadi itu yang pertama. Kita dah tahu definisi dia yang keluar daripada bahagian depan Kemudian yang kedua, kita lihat penjelasan pakar tentang kentut vagina ini. Kata Dr. Rosdiani Muhammad. Ni Dr. Rosdiani ni alhamdulillah kawan saya masa dulu-dulu, tapi terus lost contact. Dia kahwin, dia dapat dengan ustaz juga, sama-sama dengan ustaz kawan suami dia, kawan suami saya. Okey. Jadi dia mengupaskan bahawa dia kata vagina ini dia merupakan satu tiub yang berotot dan berdinding membran sepanjang 7 hingga 9 cm yang menghubungkan pangkal rahim ke bukaan faraj. Jadi kita ada faraj kita ini dikawal oleh otot nama dia. Dan dalam keadaan biasa kita tidak ada masalah sebab otot-otot itu akan bila dia boleh pegang
dia boleh pegang kita punya vagina. Jadi kita boleh rasa kalau angin hendak keluar ataupun tidak. Tapi oleh kerana ya daripada sudut faktor kita kaum wanita ini, jadi kita dah melahirkan anak dan sebagainya, maka otot itu dia boleh jadi lemah. Walau bagaimanapun ada juga di mana ada bakteria yang berada di sel-sel lapisan dalam vagina itu. Bakteria itu dia mengeluarkan aksid laktik untuk menjadikan faraj berasid lembab dan membantu mengelakkan jangkitan kuman pada permukaannya. Maka kalau dalam keadaan normal, vagina tidak sepatutnya mengeluarkan sebarang angin. Sepatutnya tidak mengeluarkan sebarang angin. Ya. Jadi itu untuk keadaan normal. Tetapi dia boleh jadi apabila angin itu daripada usus besar masuk ke dalam faraj. Maksudnya kalau keadaan normal tu tak logik ada angin masuk ya daripada situ, tapi dalam keadaan yang lain kita perlu sedar bahawa ada keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan angin dari usus besar masuk ke dalam faraj. So kalaulah angin daripada usus besar masuk ke dalam faraj, kalau keluar maksudnya batal ya. Okey. Jadi kekeliruan yang berlaku ini kadang-kadang kita kaum wanita kita tak tahu ini angin ke ataupun gerakan otot. Jadi dua benda itu saling mengelirukan. Jadi gerakan otot dia tidak membatalkan. Tapi kita akan terfikir, ini angin ke, tak angin ke, berangin ke, tak berangin ke. Ini macam buang angin je kan. Jadi kita kaum wanita ini kalau nak sedar, kita kena ada rasa macam something dekat perut tu dulu. Lepas tu baru keluar. Kalau hanya setakat gerakan saja di vagina, maka ia bukan dikira keluar angin. Ya? Dia tidak dikira sebagai kentut vagina. Baik, jadi kalau lagi-lagi kita ni memang lemah otot dia. Bila lemah otot tu boleh banyak angin yang keluar. Maka untuk kita jelas, kalau ada rasa je dekat perut, lepas itu ataupun kita tahan kentut daripada dubur, lepas tu keluar di bahagian depan, yang itu confirm. Okey, faham ya? Batallah wuduk kita, batallah solat kita. Tapi kalau setakat kita bergerak, rukuk, kemudian sujud, lepas tu dia akan rasa macam berbunyi gerakan itu ya. Tak ada rasa pun angin. Cuma gerak aja. Kalau gerak tu macam yalah macam dia macam berbunyi sikit kan, macam tu kan. Dia bergerak. So yang itu tidak dikira kentut angin ataupun kentut vagina. Okey. Jadi implikasi kentut vagina umumnya apa hukum dia? Setiap satu-satu yang keluar daripada kubul ataupun dubur, maka menyebabkan seseorang itu berhadas. Kecil ke besar? Berhadas kecil. Okey, berhadas kecil. Dan dengan hadas kecil ini kita dituntut untuk menyucikannya dengan cara berwuduk. Jadi hadas kecil kita boleh sucikan dengan berwuduk. Tapi hadas besar kita kena sucikan dengan mandi. Jadi itu saja beza dia. Cuma hadas kecil tidak semestinya kita akan buang air kecil ya. Sebab buang air besar pun dikira sebagai hadas kecil. Tapi tak semestinya juga kalau berhadas besar itu dia punya hadasnya itu mesti besar. Maksudnya najisnya besar, tidak hadas besar itu walaupun kita mengeluarkan sesuatu yang suci, tapi dia boleh menjadikan kita berhadas dan hadasnya besar. Dia perlu diselesaikan dengan mandi. Apa dia bendanya kecil tapi perlu berhadas besar perempuan? Air mani. Jadi seseorang yang mengeluarkan air mani tapi najis, dia bukan najis tau. Air mani bukan najis. Air mani ni dia suci. Jadi tak perlu basuh pun. Cuma kalau kita yang menanggung itu, kita dianggap sebagai hadas besar, bukan hadas kecil. Okey, jadi adapun berkaitan dengan isu angin ini, maka ada ulama berbeza pandangan. Okey, yang satu dia kata batal. Yang kedua dia kata wuduknya tetap sah. Okey, mari kita lihat pula apakah pandangan dia ya.
Ringkasan yang dari yang pertama, pandangan yang pertama daripada Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Dia tegaskan apa juga yang keluar daripada kubul sama ada melalui zakar maupun faraj. Okey, kubul bahagian depan atau yang keluar dari bahagian dubur dikira sebagai membatalkan wuduk. So dalam kes ini keluar air mani pun batal wuduk, keluar emas pun batal wuduk. Tiba-tiba pula keluar emas Okey. Jadi memang akan membatalkan wuduk. Jadi apatah lagi lain-lain yang berbentuk cecair ke, kemudian air kencing ke, angin ke, ulat ke, muntah ke, kan, tapi keluar daripada bahagian bawah darah ke, batu-batu ke dan sebagainya, apa sahaja yang keluar maka ia dikira sebagai membatalkan wuduk kita. Baik, yang kedua Imam Syafi'i kata apa? Itu menurut Imam Nawawi. Imam Syafi'i dalam Al-Um dia menyebutkan bahawa tidak ada beza keluarnya benda tersebut, sama ada kerap ataupun jarang-jarang berlaku. Jadi jarang-jarang je, tiba-tiba lah. Kan tiba-tiba kita kata tak biasa ni, tak apalah. Tapi kata Imam Syafi'i tetap batal walaupun jarang-jarang. Baik. Jadi secara kesimpulannya, kalau kita ini mazhab siapa? Mazhab Syafi'i, maka kita mengikut bahawa pandangan apa saja yang keluar daripada kubul adalah membatalkan wuduk. Okey. Tapi kalau seseorang ini diuji dengan kekerapan, keluar angin atau cecair, jadi macam sampai tak boleh nak kawal. Time ambil wuduk tu pun 3-4 round keluar angin. Tak depan, belakang, tak belakang, depan. Ada kan kes-kes macam tu? Mungkin makan nangka banyak ke, mungkin makan kacang lebih ke, kan? Jadi pemakanan itu juga boleh mempengaruhi. So seandainya berlaku pada saat tersebut, maka dia dikira sebagai darurat dan cara wuduk dia kena ikut style istihadah. Jadi orang-orang yang beristihadah tu, yang ada darah istihadah, macam mana cara dia? Jadi yang pertama, dia perlu jaga angin yang keluar daripada kubul atau dubur itu jangan sampai mengeluarkan najis sehingga mengotori pakaian yang dia pakai. So kalau misal kata terkotor juga, tercemar juga, maka kena tukar pakaian atau bersihkan terlebih dahulu. Okey. Ni tolong ingatkan pada anak-anak kita juga. Cucu-cucu kita, ingatkan anak-anak kita. Okey, sebab takut terlupa. Lagi-lagi kalau dah mengandung tu kan, bila mengandung kadang-kadang lagilah otot bawah itu agak lemah. Jadi dia anytime saja discharge keluar banyak, kan, angin pun keluar. Jadi takut angin yang keluar itu dia bawa sekali najis, yang najis di dalamnya. Okey, yang kedua, perlu tunggu masuk waktu. Azan sahaja, lepas dia bersihkan diri dia tu tadi, azan saja baru ambil wuduk. Jangan ambil wuduk sebelum azan. Ustazah nak sembahyang kat masjid ni payahlah ustazah. Tak apa, tunggulah nanti bila nak azan tu kita dah bersedia dah, ada dekat tandas atau tempat ambil wuduk. Jadi sebelum, kita tengok beberapa minit, 2 minit sebelum azan, pergi ke tandas dulu, bersihkan diri dulu. Okey, nak letak pad eloknya disumbat supaya jangan keluar. Jadi elok letak pad. Lagilah kalau perempuan kita bertawaf. Tawaf ni pun sama ni. Kalau nak sembahyang boleh 4 rakaat je. Tawaf 7 pusingan. Kadang mau ambil 30 minit, kadang mau ambil lebih daripada itu. So jadi sebaiknya semasa kita berada di hotel tu, okey, tolong sumbat. Jadi sumbat tu boleh gunakan pad, boleh gunakan kapas yang lembut, boleh nak guna tampon ke apa ke whatsoever lah, kita boleh guna dan sumbat. Sebab bila sumbat tu angin tu akan tidak mengganggu proses untuk kita tawaf, dan memang rasa senang. Jadi kita tak dihantui dengan rasa macam buang angin ke tak kan. Jadi kita kena bersiap sedialah. Dah siap semua tu, bila dia dekat masjid tadi tu kan, azan saja baru ambil wuduk. Ambil wuduk, teruslah kita, sebab kita perempuan ni berlapis-lapis kan, kita nak pakai
nak pakai anak telekung lagi, nak pakai telekung lagi, pakai stokin lagi, lepas tu nak pakai stongan lagi kan. Jadi macam-macam. Kalau lelaki senang je, dia ambil wuduk je dia terus pergi kan. Kita nanti nak bersarung-sarung bagai baik. Jadi di situ siapkan semua, insya-Allah. Jangan rasa macam lelah ataupun terbeban puan-puan, kerana di situ letak ganjaran yang tinggi buat kita semua. Setiap stokin yang kita pakai, setiap stokin tangan yang kita sarungkan itu, semuanya ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ambil wuduk dengan jagalah jangan batal. Terus kita pergi ke tempat solat dan imam angkat takbir, ikut dah boleh ya. Jadi duduklah dengan cara yang baik, maksudnya yang tidak mudah keluar angin. Contohnya duduk antara dua sujud, itu juga boleh membantu kita kan untuk menekan bahagian kubul dan juga dubur kita daripada senang je nak keluar angin. Dan kemudian bila kita takbir, bila kita sujud, rukuk dan sebagainya, waktu tu berdebur-deruk keluar, contoh ya, keluarlah juga kan. Batal ke tak kita punya solat dan wuduk kita? Tak batal. Tidak batal. Sebab kita dah buat, dah ikut dia punya prosedur, itu SOP dia tu. Jadi SOP dia pertama tadi, kalau ulang balik, pertama kena bersihkan diri dulu. Kemudian yang kedua azan, ambil wuduk. Kemudian yang ketiga terus bersedia untuk solat. Maksudnya jangan tangguh dulu, jangan balik dulu pergi masak pula kan, lepas tu sambunglah pula ke kan. Tak ada. Kita terus tunggu untuk solat. Jadi imam angkat takbir, kita ikut. Dan waktu kita solat tu, time rukuk contohnya, baru rakaat pertama, time rukuk dah keluar angin balik. Tidak batal. Cuma nilai wuduk yang kita pakai tu, yang kita buat tadi, hanya sesuai untuk solat fardu sekali je. Jadi kalau kita solat tadi, solat zuhur, solat asar tak boleh pakai wuduk yang sama. Solat asar kena buat wuduk sekali lagi, seandainya kita masih lagi mengalami jangkitan keluar angin tadilah. Ya. Okey, jadi solat asar lagi. Tapi solat sunat anytime. Boleh beberapa rakaat kali pun boleh. Dan juga baca Al-Quran, pegang mushaf pun boleh. Jadi pegang mushaf tu yang semua ayat-ayat Al-Quran, yang itu boleh. Okey, setakat ni ada soalan tak? Faham tak? Faham, jelas ya? Masuk aja. Kita consider berpenyakit lah Ustaz. Ya, Kalau kita kata you ni memang macam itu kan. So tapi walaupun dia semusim, contohnya kalau dia makan nangka, kalau dia makan kacang ke kan, jadi dia mengalami benda ni hanya dalam 3-4 hari. Jadi 3-4 hari tu sahajalah. Dan selepas itu tak adalah lagi. Ya, jadi kita ambil sebab kalau ikutkan puan-puan 3-4 hari itu, puan-puan baru rakaat yang kedua dah buang angin, kena batalkan balik, ambil lagi wuduk. Lepas tu kan sambung baru rakaat pertama terkentut lagi ya. Jadi di situ ada situasi-situasi di mana kita diizinkan. Kita tengok macam mana keadaan kita. Sebahagian sahabat-sahabat kita kalau time musim sejuk, ataupun dia berada ialah musim sejuk, musim hujan, time tu pula banyak angin. Time lain tak ada pula. Kan, jadi waktu yang itu kita panggil dia sedang dalam keadaan dalam keadaan darurah, atau dalam keadaan dia memerlukan rukhsah. Jadi dia boleh dibenarkan menggunakan kaedah seperti itu. Okey? Baik, jelas ya? Ada soalan tak? Silakan. Baik. Niat wuduk itu sebaiknya dia sebut nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu sebaiknya. Sebab kalau disebut nawaitu raf'al hadasil asghari, dia macam kurang kena. Sebabnya kalau nawaitu raf'al hadasil asghari sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sebab dia ini yang menanggung hadas. Dipanggil kelompok ini daimul hadas, yang sentiasa menanggung hadas. Jadi dia tak boleh lepas daripada hadas dia itu. Yang dia boleh adalah dia mengambil wuduk. Itu lebih terperinci. Tetapi kalau kita terus saja, ya Allah aku nak mengangkat hadas untuk solat, itu pun boleh ya. Okey, membolehkan aku untuk solat. Jadi solat yang tu je lah. So kita pun faham, saja aku mengambil wuduk kerana-Mu ya Allah, kan, pun boleh ya.
Okey, ada soalan lain? Kita boleh? Ya, silakan puan. Kalau dia rasa dia tidak akan terkentut lagi, so maksudnya dia tidak boleh guna cara ini. Jadi maksudnya macam dia sesekali sahaja kentut dia kan. Yang itu dia tak boleh guna cara yang macam tadi. Tapi kalau memang dia dalam keadaan yang dia sendiri yang kena buat keputusan. Okey, dia perlu guna cara yang darurat tadi, daimul hadas tadi tu, ataupun dia rasa dia boleh tahan. So kalau dia boleh tahan, dia guna wuduk sebagaimana biasa. Jadi kalau misalnya kata terkentut ke apa ke, dia kena batalkan, dia kena ambil wuduk balik. So itu kalau lihatlah contohnya kan, dia kalau dalam sejam tu rasa sekali je kentut dia. Yang itu tak apalah, tak payahlah. Tapi kalau dalam tempoh 15-20 minit, beberapa kali, berulang kali, yang itu dia kena guna cara ini, kaedah ini. Sebab dikuatirilah kalau kan nanti angkat takbir, yang rakaat pertama batal, lepas tu yang kedua dah tu batal lagi kan. Maksudnya satu kali solat tu sampai 2-3 kali dia punya track ataupun terancam lah dia punya wuduk. Okey So jadi kita yang kena buat perkiraan dan kita kena pandai buat keputusan. Okey. Ustazah, kalau pergi ni, kalau kita kes kalau kita pergi umrah ke haji kan. Ya. Kalau kat rumah tu okeylah kan. Kalau kat rumah banyak air. Ni nak pergi keluar nak ambil bila air. Yang itu satu hal lagi, betul. Satu hal lagi. Kat Mekah tu lah kita kena bolehlah pakai yang tadi. Tapi kalau kita penyakit lah. Betul. Angin tu sekali betul. je memang kena minum lah. Ya, betul. Okey. So jadi itu keadaan dia lah. Cuma bila di Mekah seandainya kita tidak ada masalah angin itu, kita tetap kena buat sebagaimana biasa. Maksudnya kalau terkentut kena batal juga. Jadi bawalah wuduk spray, di mana kita boleh ambil wuduk semasa di dalam masjid itu sendiri. Tapi kalau terkena yang macam tadi itu, yang sikit-sikit buang angin ataupun istihadah dengan darah haid dia yang keluar kan. Okey, yang itu kena ikut seperti ini. Maksudnya darah bukan darah haid, dia darah tu macam istihadah. Bukan haid lah, maksudnya istihadah keluar. Jadi dia boleh guna secara ini. Okey, boleh kita teruskan? Boleh, baik. Kemudian seterusnya ya, perlu diingatkan bahawa angin yang keluar daripada faraj wanita yang membatalkan wuduk ialah angin yang keluar dari dalam saluran atau bukaan dalaman faraj. Itu yang saya kata tu, kita memang rasa daripada sebelah dalam perut kita tu, kita sendiri rasa. Adapun angin yang keluar dari kelopak besar lebia majora atau bibir faraj saja, maka ia tidak membatalkan wuduk. Jadi itu yang macam kita ada gerakan otot tu kan. Jadi yang itu tidak dikira sebagai kentut faraj yang sebenar. Jadi itu yang kita kena pastikan memang betul-betul dia adalah angin yang datang daripada dalam faraj kita. Baik. Macam mana kalau seseorang tak pasti? Dia ragu-ragu dalam situasi yang dia tidak pasti, ni ya ke tak ke, ini betul ke keluar angin ke tak ke, kan begitu. Maka sunat untuk dia berwuduk balik. Kalau dia tak pasti, ya, ini angin ke ataupun pergerakan otot tadi kan. Tak pasti, kena ambil wuduk, hukum dia sunat. Jadi sunat saja, disunatkan. Kalau dia tak ambil wuduk dan dia yakin, kena yakinlah bukan kot ini rasanya gerakan otot. So dia kena yakin macam tu lah. Kalau gerakan otot tak perlu ambil wuduk. Tapi kalau dia rasa macam ya ke, disunatkan untuk ambil wuduk. Tapi dalam keadaan di mana dia dapat gangguan macam was-was, nak buat macam mana tu? Kalau was-was dia duduk je kat dalam bilik air, habis lah. Bila nak habis ni, bila nak habis ni, bila nak habis ni. Saya pernah perempuan, ada seorang ni anak murid duduk dekat dalam toilet. Madam, macam mana ni madam, tak habis-habis, dia kata. Cecair dia tu, yang discharge tu, dia pergi duk bersihkan itu je. Dia kata tak habis-habis. Saya kata memang takkan habis. Kalau habis, awal habis jadinya. Habislah kita. Sebab discharge itu, lendir itu, tujuannya adalah untuk menjaga, melindungi faraj kita. Jadi macam mana awak nak bersihkan, dia nak jadi kering.
Saya kata tak boleh, kalau kering awak dapat penyakit. Senang macam ni je, awak dah bersihkan, lepas tu sumbat. Kemudian ambil wuduk, datang pergi solat. Lepas tu dia pun kata, okeylah, cubalah tak keluar-keluar. Rupa-rupanya was-was. Jadi bila was-was ini, maka kita punya tindakan kita jangan layan. Jangan layan, sebab lagi layan lagi menjadi. Okey, dan saya bagi nasihat puan-puan, bagi sesiapa di kalangan kita ke yang ada penyakit was-was, ambil wuduk sekali saja. Sebab yang wajib tu sekali, 3 kali itu sunnah. Jadi dan satu lagi, tolong buang perasaan yang macam rasa puas. Kita ni dalam beribadah tidak ada kepuasan. Contoh, ada saya dululah, seorang ustazah saya kata, kita ni kalau nak beristinja ni, istinja sampailah kita jirus air tu sampai kita rasa puas dah bersih. Jadi saya balik rumah tu, arwah ayah saya tanya. Arwah ayah saya bukan Datuk Dusuki Jangan silap pula kan. Bukan. Arwah ayah saya Wak Dasuki. Dia kat kedai kopi je. Dia bukan Datuk Dusuki. Dan arwah ayah saya tanya, awak belajar apa kat sekolah ni hari ni? Saya pun cerita apa yang saya belajar. Lepas tu dia kata, mana ada sampai puas, dia kata. Tak bolehnya ada puas-puas. Dia cakap cukup benda itu bersih, dia kata. Lepas tu tak ada lagi rasa, kita tak ada pun rasa, cuba cium pun tak ada bau, dia kata cukup sudah. Dia kata jangan dah nak rasa puas-puas. Rupa-rupanya puan-puan, lepas kemudiannya itu saya mendapat tahu ustazah saya itu memang ada penyakit was-was. Jadi sebab dia macam agak perfectionist kot, Jadi dia nak sempurna. Bila dia buang air, cebok tu rasa macam nak puas. Masa time beristinja tu nak puas. Nak ambil wuduk tu biar ada rasa puas gitu kan. Dia puas ini akan dimain-mainkan oleh syaitan. So jadi dia akan menendang-nendang jiwa kita, pemikiran kita, takut ni tak cukup lagi. Akhirnya kita terlibat, terjebak dengan perangkap syaitan sendiri, membazir-bazirlah pula. Dengan air pun membazir-bazir. Jadi cukup ambil sekali, yang penting rata. Jadi air itu sampai ke seluruh anggota tubuh badan kita. Jadi penyakit was-was ini boleh diubati dengan cara begitu. Kemudian buangkan yang puas, kita kena banyakkan belajar. Dan kemudian kalau kita belajar hanya mazhab Syafi'i, belajar lagi mazhab-mazhab lain. Jadi bila dia buka lagi mata dia ke mazhab lain yang mungkin lebih ringan daripada Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i ni kita antara yang agak berat sedikit, dia agak peraturan itu agak ketat. Tapi ada mazhab lain dia agak lebih ringan. Jadi bila dia belajar macam tu, dia nampak ada perbezaan. Jadi bila ada perbezaan, dia mudah untuk menerimalah cara dia tu mungkin salah ataupun silap kerana terlalu berlebihan. Okey. Jadi di sini tidak perlu melayan perasaan was-was, malah bagi orang yang was-was ini dituntut untuk terus solat sehingga dia yakin bahawa angin yang keluar itu bukan dalaman faraj. Maksudnya janganlah layan. Jangan layan. Okey. Baik, dalil dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, tidak perlu mengambil wuduk melainkan kerana ada bunyi atau terdapatnya bau. Jadi kita buang angin tu, kita buang angin, sebenarnya ada bau. Kalau ada bau itu adalah memang kentutlah. Tapi mungkin di bahagian belakang dubur. Tapi kubul ni kadang-kadang tidak berbau, kentut vagina bagi perempuan. Dan juga keluar bunyi, Okey, tapi untuk sekali lagi kentut vagina dia tidak sama dengan buang angin di bahagian dubur, Baik. Okey, jadi untuk mengelakkan juga masalah kentut vagina ini ada beberapa saranan para ulama. Antaranya yang pertama, bila kita buang air, pastikan kita berdehem dari sebelah perut. Jangan berdehem kat tekak. Dehem dia tu dehem di bahagian perut. Jadi ingat tak masa kita meneran anak kita dulu? Kan, bila teran tu kita meneran tu daripada bahagian otot perut. Jadi sama juga bila kita buang air, time kita bersihkan diri kita tu, kita berdehem, tapi angin itu datang daripada bawah perut, angin perut lah, Okey.
Baik, berdehem, suara itu datang daripada bahagian perut dan sebahagiannya menggalakkan. Ini tak ada di sini. Kita tekan dengan jari jemari sebelah kiri kita ke perut bahagian kiri. Ya. Jadi kita macam perut, sebab takungan najis kita di sebelah kiri kan. Jadi kita usap macam urut-urut sedikit lah bahagian situ supaya memudahkan. Dan kita jangan stres waktu itu, kita tenang sedikit. Dan kelebihan orang Islam ni kalau gunakan tandas, eloknya kita bertenggung dengan cara yang, kalau duduk, tandas duduk, guna yang 45 degrees. Kan ada tangga sedikit tu kan. Jadi yang 45 degrees tu cara dalam Islam sangat baik sebenarnya kita bercengkung. Jadi cengkung tu kita akan memberatkan ke sebelah kiri, meringankan sebelah kanan. Saya tak perlu nak demo ya, cuma bayangkan aja. Jadi bila kita bertenggung tu, jadi kita punya badan itu akan beratkan ke sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan tu akan ringan. Cumanya masalah kita sebab dah terbiasa kot dengan tandas duduk. Jadi kalau dengan tandas duduk tu cari yang dia ada bahagian tapak untuk tarik sedikit, dan kita just ambil sunnahnya, kita sedikit singitkan ataupun lentukkan diri kita ke sebelah kiri untuk memberatkan tangki najis ataupun kantung najis dalam perut kita itu yang sebelah kiri ya. Okey. Kemudian yang kedua, basuhlah kemaluan dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, lap faraj hingga kering. Sehingga dah lap tu, kemudian pakailah, kita salin dengan seluar yang lebih bersih, yang lebih kemas, agar tak ada udara boleh keluar masuk. Jadi kalau kita seluar dalam tu, sebelum tu nak guna pad pun boleh, nak guna kapas pun boleh. Lagi-lagi bagi yang bertawaf. Okey. So selesai dah kentut vagina. Ada tak nak soal lagi? Ya, sila puan. Itu bagi mereka yang apa? Dia automatic. Oh, ortopedik. Okey, dia problem dia. Betul-betul. Dan begitu juga dengan orang yang hemorrhoid. Dia buasir. Ya, okey. Tak apa, tak ada masalah. Cuma di situ kita gunakan berdehem dengan tekan kita punya tu. Kalau yang masih sihat lagi, bolehlah bercengkung. Kan kalau yang tak boleh tu kita guna apa mampu kita, tapi kita ada dua pilihan tu tadi, tekan bahagian sebelah kiri, kemudian yang kedua kita berdehem. Ya, okey. So saya bagi 3 tadi cara dia tu. Kita berdehem, kemudian tekan, kemudian cara kita duduk bertenggung tu. Okey. Boleh ya puan ya? Okey. Daripada perubatan moden doktor barat, Ya. mereka pun setuju yang apa tadi, Cangkung tu lebih baik. Sebab kedudukan tu najis kita semua di kiri, macam saya beritahu Ya. kiri. Betul. Sebelah kanan tu akan turun semua. Betul. Jadi kalau kita duduk, kita ada bahagian yang melekat di situ. Betul. Ada najis yang tak habis keluar, jadi itu yang buat kita punya dalaman kita ni kadang biasa kanser je lah. Yes. Tapi memang diakui oleh perubatan barat, cangkung tu lebih baik. So memang dia ada kajian-kajian dia. Ya. Sebab semua akan keluar. Ya. Semua yang dalam badan kita ni akan keluar bila Betul. kita nak membuang. Kira besar atau kecil. Betul. Sunnah lah. Ya. Sunnah lah. So sunnah tu memang yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita tidak mampu, kadang setengah orang tu dia kebas kaki dia kan. Jadi kita ikutlah kemampuan masing-masing kan. Jadi kalau mana yang boleh ikut sunnah tu, that is the best that we can have ya. Okey. Baik, seterusnya yang ke-70, muka surat 70. Okey, satu perkara lagi yang menjadi isu dalam taharah wanita adalah sentuhan berlainan jantina yang bukan mahram. Okey. Jadi ini juga boleh membatalkan wuduk kita, dan kita perlukan dengan kata lain untuk taharah lah, maksudnya ambil balik kan wuduk ataupun mengangkat hadas besar sekiranya ada yang lebih daripada itu. Baik.
Umumnya para ulama menyatakan hukum bagi lelaki dengan perempuan kalau dia bersentuhan adalah haram. Okey. Tanpa keperluan yang mendesak. Ya, tanpa keperluan yang mendesak. Jadi namun para ulama berbeza pendapat sekiranya isu bersentuhan kulit suami isteri tanpa berlapik dari sudut membatalkan wuduk atau tidak. Jadi jelasnya lelaki dengan perempuan diorang sentuh tanpa ada urusan haram. Walaupun mereka tak najis. Ya, kita nak sentuh pakcik lah, contoh pakcik sebelah rumah kita kan, nak sentuh. Sesaja nak sentuh aja haram. Tapi kalau kita nak selamatkan dia sebab dia jatuh dalam longkang, kita nak tarik dia, yang itu jadi harus dan wajib harus. Hukumnya harus. Ya, tapi selamatkan dia itu adalah kewajipan. Ya. Okey. Jadi hukum itu dia berubah-ubah, tapi asalnya hukumnya adalah haram. Saja-saja memang tidak boleh ya. Dan kita pun tahu daripada sudut kalau kita pegang ada dia punya elektrik, dia rasa dia yang tersendiri ya. Okey. Baik. Jadi situ kita akur, kita pun faham. Tapi isu dia yang sebenarnya adalah lebih kepada suami dan isteri. Jadi suami dengan isteri ni ada banyak urusan dekat dalam rumah. Kadang-kadang nak pas anak lah, nak pas barang lah kan. Lepas tu lagi isteri suka jaga wuduk. Kan suami tak kisah sebab dia senang aja nak ambil wuduk. Isteri tu kalau dah pakai telekung nak ambil wuduk lagi tu kan. Jadi selalu bila bersalam dengan suami, salam dengan lapik ataupun siap bersilat dengan suami, jangan pegang saya. Sebab dia nak jaga wuduk ya. Okey, jadi dalam isu ini para ulama dia ada beberapa pandangan. Baik, kita tengok pandangan yang pertama. Imam Syafi'i dia menjelaskan bahawa bersentuhan kulit antara suami isteri tanpa berlapik, sama ada nafsu ataupun tidak, maka hukumnya batal wuduk. Jadi kita budaya kita ada kan, kalau nikah, lepas akad nikah tu disebut batal wuduk. Okey. Jadi di situ kita jelaslah kita mengambil mazhab Syafi'i. Baik, Abdullah ibnu Umar berkata, ada dalil dia, ciuman lelaki terhadap isterinya dan menyentuh dengan tangannya adalah termasuk mulamasah. Lamastumun nisa, dia ada dalam ayat Quran tu ya, lamastumun nisa, kamu sentuh. Sesiapa yang mencium isterinya atau menyentuh dengan tangannya, maka wajib dia berwuduk. Rupanya ada hadis. Jadi daripada hadis-hadis inilah para ulama dia mengambil keputusan ataupun membuat hukum. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Okey. Dan Imam Nawawi juga menegaskan bahawa lelaki dengan perempuan bila dia bersentuhan, dia yang bukan mahram ya, tanpa berlapik adalah membatalkan wuduk. Jadi orang yang disentuh hukumnya adalah sama seperti orang yang menyentuh dari sudut membatalkan wuduk. Contoh, suami masih ada wuduk lagi ataupun suami sembahyang. Suami sembahyang tahiyat akhir, nak salam dah ada solat isyak. Kita ni pula lalu belakang dia tersepak kaki dia baru nak salam tersepak kaki. Batal ke tak? Ini sudah mendatangkan marah. Ya, hukumnya batal. Jadi janganlah nak ngada-ngada kat situ. Kalau dia nak solat isyak ke, kita tengah period contohnya kan. Jadi taklah bermakmum dengan dia. Sajalah pula nak jalan belakang dia. Jadi di situ maksudnya orang yang disentuh hukumnya adalah sama seperti orang yang menyentuh dari sudut membatalkan wuduk, kecuali seandainya pasangan kita, suami atau isteri, telah meninggal dunia. Jadi kalau dia meninggal dunia, kita saja yang batal. Yang meninggal dunia tidak ada lagi taklif atasnya. So walaupun dia ada wuduk, dia telah meninggal dunia, telah dimandikan ya, telah diambilkan wuduk ya, jenazah dia dah bersih dah. Jadi itu antara salah satu sebab kenapa dia perlu mandi, dimandikan jenazahnya. Dan kemudian kita cium dia ya. Okey, yang batal wuduk siapa? Kita saja. Sebab kita masih hidup. Jadi yang hidup ini ada taklif, tanggungjawab dia. Okey, tapi yang dah meninggal dunia itu tidaklah batal. Tak perlulah nak pergi buka balik kain kapan ambil wuduk kan balik kan, tak perlu ya. Okey. Baik, ya. Salah kata tadi yang kita macam kita cium
Wuduk kita batal. Kita sebab kalau kita berwuduk suami kita tak batal. Sebab kita yang batal. Ya. Tak, kita batal. Nak solat jenazah kena ambil wuduk lah. Ya, kena ambil wuduk lagi. Batal lah wuduk kita tu. Jadi sebaiknya kita boleh kita cium dulu, lepas tu ambil wuduk, sembahyangkan dia, ataupun kita dah sembahyangkan dia baru kita cium dia pun boleh. Okay. Faham ya? Baik. Sama lah macam kita punya uncle sebelah suami. Dengan pakcik tak ada batal. Pakcik tidak batal wuduk. Pakcik sebelah ibu atau pakcik sebelah ayah? Oh, sebelah husband langsung tak boleh pegang pun. Ya, tak boleh. Okey. Baik ya. Next, surah Al-Maidah ayat ke-6. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Ini adalah ayat wuduk Dan sapulah kepalamu, basuh kedua kakimu sampai kedua buku lali. Jika kamu berjunub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, menyentuh ni lamas tumun nisa ni. Malas yang disebut sini dia mula masah okey, bukan malas, mula masah okey. Jadi yang terkena dengan itu maksudnya menyentuh perempuan di sini. Maka jika kamu tidak memperolehi air, bertayamumlah dengan debu yang baik, yakni suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyusahkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu bersyukur. So ini adalah dalil yang jelas di mana menunjukkan lelaki dengan perempuan kalau bersentuhan boleh jadi batal. Okey. Dan seterusnya ada ayat surah An-Nisa ayat yang ke-43 pun sama, boleh baca. Baik, jadi daripada dua ayat yang kita tengok ni terjemahan dia dapat disimpulkan menyentuh antara dua jantina yang berbeza ini, yang bukan mahram, tanpa berlapik adalah membatalkan wuduk. Okey. Jadi perkataan aula mastumun nisa dalam kedua-dua ayat ini, surah Al-Maidah dengan surah An-Nisa, maksudnya menyentuh akan perempuan. Jadi perkataan dalam bahasa Arab lamasa maksudnya bersentuh, bukan bersetubuh, dan juga bukan cium-ciuman. Jadi yang ini yang dia ambil perkataan lamas tumun nisa ni ada makna dia ada apa. Jadi sebab tu kalau ikut mazhab Syafi'i, dia ambil perkataan lamas tumun nisa maksudnya bersentuh. Tapi daripada mazhab yang lain pula ada Imam Ahmad bin Hanbal, antaranya mazhab Hanafi, dia mengambil kira merujuk bahawa perkataan lamas tumun nisa ni adalah bersetubuh. Okey. So jadi sebab tu yang membezakan hukum. Oh, kenapalah dia orang sentuh tak batal, kita batal. Kalau ikut jumhur ulama tidak batal, tuan-puan. Tidak batal. Jadi jumhur ulama, kebanyakan ulama, mazhab Syafi'i saja yang lelaki, perempuan, suami isteri ni dia batal. Okey. Baik, seterusnya kita lihat ada hadis-hadis lain, ada pandangan lain kata dia kata tak batal lah. Jadi kita tengok yang di sini di mana hadis-hadis yang menyatakan bersentuhan kulit suami isteri tidak batal wuduk menurut pandangan mazhab Syafi'i adalah status hadis yang dhaif. Okey. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan baginda sallallahu alaihi wasallam mencium sebahagian isterinya, kemudian baginda keluar solat tanpa berwuduk. Jadi ini menurut pandangan kata hadis itu kurang kuat. Begitu juga berkaitan dengan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia tidur di hadapan Rasulullah SAW yang sedang solat, dan apabila Rasulullah nak sujud, baginda tolak kaki Aisyah. Kan kisah dia gitu ya, baginda tolak kaki Aisyah, maksudnya tangan baginda Nabi pegang kaki Aisyah. Jadi sekali lagi kata mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, dia kata hadis ini still masih lagi dhaif, bukan status dia dhaif. Walaupun status dia sahih, tapi daripada sudut penghuraian hukum. Maksudnya orang Arab ni biasanya dia kalau tidur dia akan pakai seluar panjang. Itu kebiasaannya, tapi tidak disebutkan dalam hadis. Jadi ada kemungkinan masa Nabi tolak kaki Aisyah dia memakai seluar panjang ataupun baju yang labuh ataupun dalam selimut. Jadi benda itu tidak jelas.
Ya, okey. Jadi rumusannya hadis yang disebut ini tadi, sebab tu Imam Syafi'i tidak pakai. Dia tidak guna hadis tersebut. Okey, jadi disebut mengandung ihtimal. Ihtimal ni ada kemungkinan, kemungkinan direct pegang kaki, kemungkinan tidak. Jadi bila Imam Syafi'i tengok macam tu, dia ada goyah, ada kemungkinan, so dia tak ambil lah. Tak ambil sebagai mengharuskan untuk pegang suami dan isteri, ya. Okey, jadi kecuali muka surat 72 dalam keadaan yang sukar dikawal. Sukar dikawal ni contohnya bila agaknya puan? Ya, dekat Mekah. Yang itu memang sukar dikawal lah. Sebab kita kawal, rupanya orang sebelah kita yang tak kawal pula. Kita ya kan pegang pegang kain ihram suami kita tengah tawaf ni kan. Tiba-tiba datang pula orang India, zoom dengan tangan dia begitu, tiba-tiba kena je lah kita punya tangan. Jadi kat situ kita nak batal tu, nak keluar lagi kan, kita kena heret suami lagi, nak tunggu nak jumpa kat mana lagi, nak cari toilet lagi kan, nak masuk lagi. Jadi dia agak payah. Tahu-tahu nanti kan dah tutup, tak boleh nak masuk. Okey, jadi di situ kerana kesukaran atau keadaan yang seperti itu, kita mengambil pandangan yang telah diputuskan oleh Muzakarah Haji yang ke-21, ya, berdasarkan juga diambil daripada pandangan mazhab Syafi'i dan bertepatan pula dengan pandangan mazhab Hambali dan juga Imam Malik. Jadi masya-Allah itu bersentuhan. Ada soalan tak pasal bersentuhan? Kat Malaysia kita boleh bertaklik tak? Taklik atau talfik dia panggil. Talfik. Kalau taklik tu macam yang cerai. Talfik, ya. Okey, masya-Allah. Talfik itu maksudnya kita mazhab Syafi'i, kita nak ikut mazhab yang lain. Boleh kalau ada sebab. Dia ada sebabnya kenapa? Contohnya dia ini sentiasa macam tadi itulah kan, nak set keluar angin memanjang, atau dia jaga anak kecil. Jadi niatkan dia nak ikut jumhur ulama. Yes, tapi elok kena tengok situasi. Bukan saja-saja. Sebab apa? Sebab kita respect dalam keadaan kita tidak mahu mengelirukan orang ramai. Ya, jadi ada sebab. Itu lebih baiklah. Dia macam ni lah, puan-puan, kita bawa kereta, kita daripada lane yang kiri nak pergi lane ke kanan, apa perlu kita buat? Pertama mesti ada sebab kenapa nak pergi ke lane ke kanan kan. Okey, jadi depan ni lambat. Jadi bila nak pergi ke lane kanan tu, kita kena pasang signal. Jadi di situ yang kita tengok, pertama ada sebab, kemudian bila kita pergi tu sama kalau kita nak pindah, jadi kita mesti ada sebab, dan yang kedua adalah kita tidak sewenang-wenangnya untuk kemudahan kita. Jadi memang Islam itu mudah, tapi jangan ambil mudah. Ya, okey. Ya, saya. Ini sentuhan berainan jantina. Kalau bersentuhan tak sama jantina tapi dia orang kafir. Oh, okey. Baik. Kalau kita dengan non-Muslim sama jantina, tidak batal. Dia sebab dia hanya lain jantina sahaja. Okey. Jadi kalau dia sama jantina pula, kemudian dua-dua pula ada perasaan. Macam mana Ustaz Muhyiddin? Ustaz Muhyiddin boleh boleh tolong saya? Sama jantina tapi dia ada perasaan, sebab ustaz saya ni dia daripada Al-Azhar Mesir, dia syariah, bahagian syariah. Tak batal lain jantina. Okey. So boleh jelas ya? Jadi maksudnya dengan orang bukan Islam pun sama jantina, dia tidak membatalkan. Jadi bolehlah pegang dia kan. Okey, mak kita pula contohnya, kita dah beragama Islam, mak kita belum beragama Islam. Jadi boleh je kita peluk mak kita dan sebagainya. Okey. Baik. Ya. Tapi kalau ikutkan bila kita cakap pasal aurat, Baik. antara dua
Okey, kita ada fatwa yang terbaru, Puan. Di mana fatwa yang terbaru itu menunjukkan seandainya kita memang tinggal serumah, satu bangunan, satu asrama, satu latihan dan training, ya. Jadi hukumnya harus. Ramai ulama-ulama yang terkini dia telah memberikan hukum itu harus bagi kita. Termasuklah kita mengambil, tapi kalau boleh elaklah. Termasuklah kalau kita dirawat oleh mereka. Sama ada rawatan tersebut rawatan kesihatan atau rawatan kecantikan. Jadi kan dia bukan potong rambut. Jadi di salon, ya. Sebagai contoh, jadi ada ulama ni sekarang yang mutakhir dia lebih mengharuskan berbanding yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu kerana ada sebab. Pada zaman dulu-dulu, orang-orang yang bukan Islam ini dia sentiasa mencari cacat celah orang Islam. Jadi apabila kita berubat dengan mereka, jadi mereka akan gunakan itu sebagai satu bahan untuk merendahkan kita ataupun tidak menjaga aib kita dan sebagainya. Cuma bila hari ini kita lihat pula, terkadang orang bukan Islam dia lebih menjaga maruah dan hak orang Islam berbanding dengan orang Islam sendiri. Rata-rata ramai yang memberitahulah, kalau kita tanya pengalaman sendiri kan puan-puan, orang yang insya-Allah sekarang ni tidaklah, hopefully begitu, ya. Jadi orang yang Muslim ni bila dia solekkan, alah buka je lah tudung, dan dibiarkan orang lelaki keluar masuk dia bawa macam selamba je, sekejap je, susah nak buat kerja macam ni. Tapi kalau orang bukan Islam ni dia kata, are you okay ke, kita kena tutup sikit ke, macam seolah-olah dia lebih faham lagi. Jadi di situ kita kena tengok juga, malah ada para ulama yang membahaskan, okey, mungkin kita lebih perlu berhati-hati dengan orang Islam sendiri yang mengaibkan kita, ataupun sekarang zaman viral kan, dia boleh memalukan kita ataupun dia nak melariskan dia punya produk dan sebagainya, sehingga tidak menjaga maruah kita ataupun menjaga aurat kita. Jadi kat situ pun perlu diberi perhatian. Jadi actually kita go by cause. Sebab apakah alasan dia? Kenapa kita tidak boleh dedahkan diri kita, aurat kita kepada non-Muslim? Jadi yang non-Muslim wanita ni tidak boleh didedahkan kerana nak menjaga keselamatan, menjaga aib, sebab diorang ni tak tahu hukum. Kita anggap begitu lah. Tapi masalahnya sekarang ni orang Islam pun sama juga, yang kadang tidak tahu hukum. Ya, okey. Jadi di situ. Sama juga dengan neighbor kan Ustaz kata dalam my house back to back. Ya, betul. Sebab kat saya every time nak sedar baju. Betul. Okey. Husband tak ada, husband dia tak ada rumah. Kita tak ada rumah. Ya. Jadi dia punya had aurat dia itu adalah tempat-tempat yang kita biasa bekerja. Jadi maksudnya tengkuk kita boleh tengok kan, lepas tu tangan kita sampai ke siku. Jadi aurat kita itu tempat sesuatu yang biasa kita dedahkan sewaktu kita bekerja. Kalau dekat dalam bilik tu pun samalah. Maksudnya bukan sewenang-wenangnya kita dedahkan. Nah, kalau untuk rawatan, just for the sake of rawatan itu saja yang boleh didedahkan. Okey, ya. Boleh faham ya? Cuma saya tak tercatat fatwa tahun berapa. Jadi insya-Allah akan datang kalau saya sempat, saya bawalah. Okey, ada soalan lain tentang hukum itu? Ada, silakan. Masya-Allah, baguslah kelas TTDI ni banyak soalan. Oh, okey. Baik. Soalan yang bagus. Soalan tu dia tambah alert kepada kita, ya. Yang membatalkan adalah kulit. Jadi kalau kuku dia bukan kulit, gigi bukan kulit, bulu mata bukan ya, dan rambut pun bukan. Jadi maksudnya kalau dia pegang rambut kita, tolong sanggulkan ke, tolong ikatkan ke, wuduk dia tak batal, kita pun tak batal. Okay. Oh, ada dah. Atas sebelah kanan, ya. Atas sebelah kanan. Kolom yang ke? Kolom pertama. Okey. 70, sorry, 70. Yes. Betul. Ya, muka surat 70.
Namun wuduk tidak terbatal sekiranya persentuhan tersebut berlaku dengan anak kecil, dengan rambut, dengan gigi dan juga kuku. Okey. So di situ tidak batal. Jadi sebab yang ditegaskan adalah bersentuhan kulit. Ya, okey. Baik, kulit ni kalau dalam sains memang dia satu deria tubuh badan kita yang paling besar, yang paling luas ya. Okey. Baik, kita pindah terus akil baligh dan haid. Baik, akil baligh dan haid ini kita kena kenal dulu tentang apakah itu akil, apakah itu baligh. Jadi ini juga antara salah satu perkara yang akan ditempuh oleh kaum wanita dalam bab taharah. Ya. Okey, jadi yang pertama, persoalan dan isu akil baligh atau cukup umur dewasa biasanya bermain dalam fikiran anak-anak, remaja dan juga ibu bapa. Jadi biasa kalau anak-anak tu dia risau sangat kenapa lah hid dia lambat kan. Jadi ini merupakan salah satu pengalaman ataupun sesuatu yang wajib ditempuhi oleh mereka yang normal lah. Okey, dan isu remaja keremajaan ini dia wajib tahu dan juga diberitahu oleh ibu bapa atau oleh keluarga terdekat. Jadi anak-anak tuan-puan, saya harapkan sangat supaya anak-anak kita ini nak tahu akil baligh biar diajar oleh keluarga. Jangan tunggu cikgu atau ustazah yang mengajar sebab dia tak detail mana pun. Jadi mereka perlu diajar sedar nak menempuh alam baligh dia itu, apa yang dia akan hadapi, apa yang dia akan alami. Okey, antaranya adalah of course pertama yang perlu kita bincangkan dengan anak-anak adalah berkaitan dengan ibadah. Okey, lepas tu yang seterusnya adalah fasa-fasa baligh. Jadi fasa-fasa baligh ini kita boleh bagi kepada 3. Yang pertama, dia kena kenal, dia kena tahu dulu apa itu akil baligh. Yang kedua, apakah tanda-tandanya. Yang ketiga, dia kena juga tahu persediaan. Persediaan sebelum, persediaan semasa dan persediaan selepas. Okey, so jadi dalam buku ini semuanya ada. Jadi itu yang perlu kita beritahu kepada anak-anak tentang isu remaja dan keremajaan. Saya pernah jumpa, saya tak tahu saya cerita dah dengan perempuan ke belum. Saya jumpa dengan anak lelaki tingkatan 5. Terus tingkatan 5 dan kemudian dia nak salam saya. Saya kata tak apa, bukan masa Covid ni dulu, aku sebelum Covid lagi kan. Jadi saya pun kata tak apa sebab ialah dia dah besar, panjang, tinggi, dah handsome, dah muka macam Korea kan. Jadi saya kata tak apa dek, tak payah. Okey. Lepas tu dia macam angguk je lah. Dan kemudian saya pun tanya, saya macam curious, kenapa kau tak tahu ni, takkan tak belajar, macam itulah kan. Saya pun tanya dengan dia, awak dah baligh? Saya tanya dengan dia. Lepas tu dia kata, baligh tu apa? Ni dah tingkatan 5 berapa tahun umur 17 kan? 17 tahun. Saya tahu dah baligh tu apa? Dia kata, okey, baligh tu dia macam kalau lelaki dia macam ada mengalami lah wet dream ke apa ke. Oh, wet dream. Kenapa dengan wet dream? Kau? Lepas tu saya tanya dia, ada biasa dengan mandi hadas, dia geleng kepala. Muslim? Ni saya menguruskan mak dia yang nak bercerai. Jadi mungkinlah kot mak dia, ayah dia terlalu sibuk dengan urusan, yalah dengan ayahnya tu, mungkin sibuk dengan cari yang ketiga, cari cawangan, cari yang kedua. Yang mak dia pula sibuk dengan urusan macam mana kan, cinta-cinta dia begitu. Jadi anak-anak terbiar, tidak tahu. Jadi saya pun minta suami saya kata, ustaz boleh tak tolong bincangkan bab baligh dengan dia. Jadi umur 17 tahun, risik dah ada girlfriend. Dah ada girlfriend dah. Tapi mandi hadas tak tahu lagi. Macam mana ni? Kan ini adalah kita punya generasi perempuan. Tapi saya waktu tu tak nampak anak itu silap, tapi saya nampak institusi keluarga tu sendiri. Kan? Jadi memang banyak pihak lah, kesian dia. Alhamdulillah lah. Jadi sambil cerita sambil menerangkan. Mudah-mudahan lah tu
supaya anak kita, cucu kita, keturunan kita tidak terkena seperti itu perempuan. Dia bila dah masuk bab angin jahiliah ni, dia akan memorak-perandakan seluruh keluarga kita. Jadi keluarga kita tu memang Allah sengaja jadikan macam tu supaya kita kembali balik kepada Allah. Jadi bila kita kembali balik kepada Allah, kita tengok balik, aku ni buat apa sebenarnya? Ikut perasaan ke ikut apa yang Allah suruh? Aku ni hamba apa Hamba emosi, hamba cinta, ataupun hamba kepada Allah. Allah nak kenalkan kita macam tu je. Allah jentik satu tu supaya buka mata kita. Jadi tu antara kelebihan lah. Jadi dia pun mau jumpa ustazah, kan? Dia mau panggil ustazah. Barulah kita tengok tahu dia tak pernah mengaji dan sebagainya. Sembahyang pun suka hati dia. Jadi kita tidak boleh meletakkan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih agama, tuan-puan. Salah besar kita. Salah besar. Tak apalah ustazah, anak saya ni kecil lagi, nanti dah besar tu saya nak dia sendiri yang memilih dia nak agama apa. Berdosa besar, tuan-puan. Sebab bila kita hilang daripada agama, kita hilang matlamat hidup kita. Dia matlamat akidah ni dia macam pelampung. Pelampung hidup. Kita kata nak kata apa pelampung hidup pun boleh, tali ke apa ke, kan. Itu jadi asbab kenapa kita diciptakan atas muka bumi ini. Kita salah saja, hilang saja pelampung tu, kita akan ambil kayu, kita akan ambil besi, kita ingat nak berpaut ni daripada arus air, tapi akhirnya kita tenggelam sama. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi akidah ini bukan sesuatu yang boleh ditawar ataupun kita bagi freedom kepada anak-anak kita. Bukan kita memaksa, tapi kita kena kenalkan pada anak-anak kita itu agama apa yang dia perlu belajar dan sebagainya. Bukan kita tunggu je, nantilah kalau dah besar, kalau dia nak belajar Islam, alhamdulillah. Janganlah, tuan-puan. Sebab saya pernah menerima soalan ada seorang bapa, dia kata, ustazah, saya nak tanya sikit. Kami berpandangan sebab anak-anak ini perlu diberi kebebasan dan mereka perlu ada kebebasan memilih agama mereka. Jadi biarlah dia belajar semua agama dan kemudian nanti dia pilih agama mana yang baik untuk dia. Perempuan, kalau macam tu kita seolah-olah membentangkan kepada anak ni, pergilah ke dapur tu. Awak boleh pilih apa sahaja barang yang awak nak, awak simpan dekat dalam bilik. Nanti dia pilih api, dia pilih pisau, apa jadi? Jadi perlu ada bimbingan. Kalau bab akidah, kita tak boleh kompromi. Sebab akidah itu adalah penyelamat dan akad kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita teruskan tentang akil balik ini. Yang pertama, anak-anak kita, keluarga kita kena faham dulu, kenal apa itu akil, apa itu balik. Yang itu ada pada A, muka surat 73. Kemudian apa pula tanda-tanda dia? Muka surat 74. Kemudian apakah persediaan dia? Jadi persediaan dia ini, tuan-puan, start daripada muka surat 76. Jadi itu dia punya poin-poin dia lah di sini. Baik, kita tengok pengertian akil balik. Jadi akil balik ini dia dua perkataan. Akil dia merujuk kepada akal kita, pemikiran kita, kematangan seseorang. Yang satu lagi balik. Balik ini dia merujuk kepada tempoh umur seseorang anak sampai tahap mana. Yang paling maksimum adalah 15 tahun. 15 tahun tak ada tanda-tanda balik, dia akan auto balik. Begitu. Kalau ada tanda, ikut pula umur dia. Jadi dia dah ada balik. Maka bila ada dua benda ni, ada akil, ada balik, kewajipan kita ibu bapa memastikan bahawa perkembangan akal dan perkembangan balik dia itu sama. Jangan dah period tapi akal tu tak matang-matang lagi. Kan? Keluar daripada bilik air masih bogel lagi. Itu memang tak matang lagi, kan. Okey, jadi tak ada akal. So akal dia kena selari dengan perkembangan balik dia. Jadi menurut istilah, balik membawa maksud sampai atau cukup tahap umur manusia dari segi jasmaninya, rohaninya, akalnya dan emosi. Okey, untuk memikul tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Sebagai hamba Allah. Kat situ dia wajib solat, wajib tutup aurat, wajib berpuasa. Dengan kata lain, istilah balik ini merujuk kepada semua kita, dan itu adalah pengiktirafan menandakan seseorang boleh kawal nafsu dia.
Bagi sesiapa yang balik, maksudnya Allah dah bagi tanda dah. Oh, dia ni sepatutnya dengan akal dia yang matang tu, dia dah boleh kawal nafsu. Kalau budak-budak sebelum balik, dia tahu dah beza apa yang baik, apa yang buruk. Tapi dia belum lagi boleh kawal nafsu dia untuk ambil yang baik, buang yang buruk. Saya teringat anak saya umur 4 tahun. 4 tahun ke waktu tu? Tak. Dah besar sikit, 5 ke 6 tahun macam tu. Waktu kenduri kahwin tu, dia dapat gula-gula. Kita orang datang lambat, jadi dapat lambatlah gula-gula. Dapat lambat tapi dapat berlambat gula-gula sebab datang lambat. Jadi anak-anak saya tahu saya agak choosy sikit. Saya tak kata okay, candies ni semua haram. Saya tak kata gitu. Saya kata ada yang baik, ada yang buruk, pilih dulu. Okey, jadi yang dah besar-besar tu dia faham. Yang paling kecil sekali, mu anak saya yang 6 tahun tu kan, dia macam buat-buat tak faham. Dia suka semua dalam kereta dia dah makan, kupas sampai habis. Jadi lepas tu abang dia pun cakap, Umi, look Umi, adik eat all the candies Umi. Lepas tu saya kata, kenapa tak pilih dulu? Lepas tu saya pun panggil. Saya kata tengok mana balance dia, bagi dekat Umi. Dia pun keluarlah balance dekat poket kiri, poket kanan. Adalah sikit-sikit dia bagi kat saya kan. Adalah 2 genggam macam tu, maksudnya dah banyak lah. Sebab dia ada dapat 3 genggam ke 3 kali ganda gitu. Dia dapatlah sikit. Saya tak cakap apa. Saya ambil tu, saya buat dengan muka macam saya tak suka dengan gula-gula ni. Lepas tu saya buang, saya campak dalam tong sampah. Buruk macam tu lah kan. Saya tak cakap apa-apa dengan dia. Rupanya dia lagi sakit hati. Berguling-guling ni umur 5 tahun ke 6 tahun. Berguling-guling ni. Marah-marah. Dia macam nangis lah, macam mengamuk kan. Lepas tu saya pun panggil dia. Atuf, come here Atuf. Lepas tu dia pun datang dalam keadaan mengamuk, muka panjang. Lepas tu saya kata, you tell me, why did I dump all the candies? Lepas tu dia pun pandang saya terkebir. Saya dah bersedia dah. Kalau dia cakap, Umi jahat. Kalau dia kata Umi jealous ke kan, benci Umi ke kan, saya dah bersedia je nak jawab apa dah. Lepas tu dia cakap because you love me. Terus saya pula yang keluar air mata. Jadi maksudnya dia, anak-anak ni dia faham. Bila kita tak bagi tu, kita dah kupas dengan cara yang baik, bagi tahu pada dia kan, kita explain dengan cara yang baik. Dia tahu benda tu tak baik untuk dia. Cumanya dia tidak ada kekuatan lagi untuk pandu dan juga pimpin diri sendiri. Dia tak ada self control lagi. Jadi masih lagi nak ikut dia punya perasaan. Dia tahu Umi dia tak bagi sebab Umi sayang dia. Dia tahu Umi buang tu sebab Umi tak nak dia sakit ke demam ke apa ke kan. Jadi dia tak perlu saya explain lebih. Puan-puan, akhirnya nak ceritanya, anak-anak ni bila dia dah balik pula bukan cerita akhirnya tu, dah habis dah cerita tu. Jadi waktu balik ni dia sudah ada daya kekuatan tersebut. So kita jangan belittle them. Kita kata dia masih kecil lagi, umur 10 tahun dah period. Jadi umur 10 tahun kalau Allah tentukan dia dah period, bermaksud kita kena cover yang bab kematangan tu supaya dia seiring dengan dia punya balik. Jadi kita kena bagi dia kematangan di sudut emosi dan sebagainya lah. Kalau tak nanti anak-anak ni agak ketinggalan. Dia pun malu-alah juga kan dengan kawan-kawan dia. Lama semua belum period lagi, aku dah period kan. Jadi dia nanti badan dia cepat membesar. Lepas tu dia punya pemikiran masih lagi budak-budak. Okey. So jadi kita tak mau macam tu. Dan tu tanggungjawab peranan kita. Sebab kita kena tahu bila dah balik, maksudnya anak ni dia ada kekuatan untuk kata no to themselves. Okey. Baik. Ada soalan tak? Ya. Kalau saya ada cucu autism. Okey. Umur dia berapa tahun? Umur dia dah 20 tahun. 20 tahun, insya-Allah. Dah period dah. Lelaki. Oh, lelaki. Okey. Jadi autism biasanya dia akan normal. Dia punya perkembangan badan dia. Badan dia normal. Biologi dia kan? Dia normal. Tinggal lagi dia tak boleh bercakap. Lah. Ya. Lepas tu kalau macam ni, kita kata don't touch a lady. I always remind you, don't touch a lady. Ya. Okay. Kadang-kadang kita ingat kan tahu dia orang ni Betul, kan. betul. Bila uncle cousin datang, dia panggil. Betul. Tapi kalau at the age of 30, kan, kalau dia nak okey lah. Okay. So, macam mana nak kawal macam tu?
batal. Orang yang perempuan tu mesti batal kan? Ya, betul. Dua-dua lah. Dia memang tak ambil, kalau ambil uduk pun dia basuh-basuh lepas tu. Ya. Dia ambil dia, she cannot think lah. Betul, faham. So jadi kalau yang di sini dipanggil golongan safih, dalam bahasa Arab dia dipanggil sufaha, mereka yang kurang akalnya. Jadi mereka tidak ada tanggungjawab ke atas mereka. Mereka ni maksudnya kalau kita nak wajibkan dia solat ke, kalau dia mau ikut, ahlan wa sahlan. Jadi dia tidak wajib ke atasnya untuk solat, tak wajib ke atasnya untuk berpuasa kan. Jadi tidak ada kewajipan di situ. Jadi situ perlu ada orang yang sentiasa mengingatkan anak tersebut. Kena ada, kalau cikgu dia panggil shadow teacher kan. Jadi dia kena ada shadow parent yang sentiasa ingatkan dia lah. Sebab dia memang dia tak klik pun ya. Dia tak klik sebab dia autism, dia berada di dalam dunia dia sendiri. Jadi dia ada dunia dia sendiri, maka kita kena sentiasa ingatkan mereka lah. Sebab dia suka touch perempuan. Ya. At that age. Dia sebab dia tahu perempuan lembut kan, jadi dia seronok ya, senang kat dia. Jadi kalau untuk kategori yang autism, sebab autism pun dia ada kategori dia juga, tahap-tahap dia Okey, jadi pada saya anak-anak ini perlu diingatkan dan kita juga kalau misal kata nak suruh dia solat ke apa ke, memang elok ajak saja. Ajak saja, kalau dia tak buat tak apa, dia sebab dia still macam budak-budak lah. Jadi dia tidak masuk dalam kategori yang ini ya. Okey. Tak nak kawal dia tu dengan touch perempuan. Yang itu masalah saya. Yeah. Yang lain tu Okey lah. okey lah, sebab dia kita tahu lah dia ambil tu, ambil lepas tu dia solat, lepas tu dia lari. Betul. Yang tu nak kawal dia tu touch. Betul. Lady. Itu mak bapak kena alert tu. Orang takut tak faham kan. Orang tak faham takkan nak cakap dia don't touch him. Okey. Dia scroll dah. Dia Sungguh. susah sikit dia. Ya. Itu jihad tu, masya-Allah. Ya, puan. Ya. Baik, maksudnya lepas 15 tahun lah. Ya. Tapi pasangan bercinta, Okey. perempuan dan lelaki. Baik. Katalah mereka ni bercinta, dia saling bersentuhan, cuma dia tak melakukan persetubuhan. Baik. So bagaimana kalau, tapi bila buat buat sembahyang, dia sembahyang, tapi macam mana tu saja kalau kata dia cinta, mungkin cium ke, dia tak keluar kan? Ya. Jadi adakah dia perlu mandi hadas ke whatever sebelum solat? Kalau yang itu tidak, kecuali kalau keluar air mani saja baru dia kena mandi hadas. Tapi still perlakuan dia itu adalah satu dosa besar lah, kerana dia mendekati perkara-perkara yang zina, wala taqrabu zina kan. Jadi dia berdua-duaan, in fact. Jadi itu antara dosa-dosa yang perlu diingatkan kepada anak-anak ni lah. Dan biasanya kalau anak-anak ni kita daripada awal, kalau lebih awal lagi senang, lagi awal lagi kita jelaskan pada dia. Kalau ada siapa-siapa awak dah berkenan, bagi tahu je. Kalau nak jumpa, datang ke rumah, biar depan mak, depan abah. Okay, jadi kita bukalah kitab ke mana-mana ke kan, kita tunjukkan pada dia kita nak jadi orang yang baik, kita nak keluarga kita baik, keturunan kita baik. Itu sebelum. Tapi kalau sudah, kena bawa dua-dua, kena bercakap dengan dua-dua, bagi tahu dengan dia kita sayang dengan dua-dua ni, explain dengan penuh kasih sayang. Kita sayang dengan dua-dua ini sebab satu masa nanti korang akan ada anak juga. Dengan anak-anak, makcik nak awak jaga anak-anak awak macam mana makcik jaga you all. So betul terang saja puan. Ya, jadi dalam hal ini bagi tahu pada dia, bimbing dia macam mana cara percintaan dalam Islam. So terus siap-siap buat timeline. Agak-agak bila nak kahwin. Orang kata nak kahwin gatal pula. Tapi dah berpegang-pegang tak gatal pula kan, tak rasa. Jadi kita bagi tahu dia timeline. Okey, sekarang ni umur berapa tahun? 17 tahun. Jadi agak-agak nak kahwin umur berapa tahun? Yang lelaki kata 28 tahun. Padahal 17 tahun umur. 28 tahun. Yang perempuan kata nak kahwin 20 tahun. Dah tak sama dah. Nampak? Jadi dia, dekat situ dia dah berbeza. So kita create timeline itu. Jadi seorang nak kahwin umur 28 tahun. Seorang nak kahwin 20 tahun. Jadi umur 17, 3 tahun lagi nak ke 20
tahun. Yang seorang lagi 11 tahun baru sampai 28 tahun. Jadi 11 tahun nilai apa yang kita nak tunggu 11 tahun? Jadi kalau 11 tahun ini ibarat mak adik ni, mak awak ni kalau mengandung, lahirkan adik tu dah umur 11 tahun, masuk darjah 5. Baru awak kahwin. Jadi itu buang masa, kerja tu buang masa ke jimat masa? Kerja bijak ke kerja? So dia fikir balik. Jadi bila ada timeline ini, tengok pula tahun-tahun berikutnya sebenarnya apa yang dia nak capai dalam tempoh 11 tahun tu. Itu contohnya lah kan. Sebab ini saya gunakan untuk anak-anak saya. Jadi rupa-rupanya memang menjadi perempuan. Anak saya masa tu di Turki, saya call sebab dah ada panggilan pinangan. Jadi umur dia waktu tu 23 tahun. Jadi dia nak kahwin, target dia 25 tahun. Dia kata, Umi, dia kata nak ikut sunnah Nabi. Saya kata, oh bagus. Jadi waktu tu umur dia 23 tahun. Jadi ada orang pinang. Saya pun call dia. Saya kata, ni ada orang tanyakan awak lah. Nak minang awak ni. Macam mana ni? Awak nak terima ke tak? Lepas tu dia kata, belum masanya lagi Umi. Tengok timeline saya. Dia pula suruh kita tengok timeline dia. Jadi lepas tu saya kata, ni dah ada orang nak minang ni. Awak tak nak tahu ke? Tak nak kenal dulu ke kan? Belum lagi Umi. Jadi dia macam, dia tahu apa yang dia nak kejar. So setiap tahun itu dia dah letak checkpoint dia nak pergi haji, bila nak bekerja, bila nak achieve dean list apa ke begitu kan, dia dah ada dah. So dia akan sibuk dengan perkara ini. Jadi anak-anak tu kalau misalnya kata nak berkahwin, satu 28 tahun, satu 20 tahun, cuba seimbangkan. Jadi kita jadi pemudah cara untuk dua-dua tu. So kita kata dengan dia, why not kau kahwin 25 tahun. Ni anak mak ni pun sama kahwin 25 tahun. Jadi yang terlalu awal 20 tahun tu lajakkan sikit, yang terlalu lebih tu kurangkan sikit. Jadi kalau macam tu 17 tahun ke 25 tahun, ada berapa dia punya gap dia? Lebih kurang 8 tahun kot Betul kan? Jadi 8 tahun tu pun lama. So jadi 8 tahun you all nak kahwin, macam ni lah. Jadi apa kata masing-masing fokus dulu belajar. Sebab kalau belajar umur 25 tahun belum tentu dapat belajar. Kan? Jadi bila belajar kita fokus, nak datang nak jumpa boleh anytime, tapi kena depan pakcik, depan makcik. Anak saya bila bertunang, ayah dia pun cakap, bertunang ni bukan tiket korang boleh keluar-keluar, depan keluarga bakal menantu ni. Korang bukan boleh keluar, itu bukan tiket untuk keluar-keluar, tapi walau bagaimanapun kalau nak ziarah semua tak mengapa, datanglah ke rumah. Dan nak keluar boleh, berdua-dua boleh. Jangan lupa bawa pakcik sekali. Sebab saya cakap memanglah dua-dua keluarga gelak lah kan, bawa pakcik sekali dia kata. Sebab itulah ikut hadis Nabi pun, la yakhluwanna ahadukum illa bi imra'atin wa ma'aha zi mahramin aw kama qala. Maksudnya jangan kamu berdua-duaan lelaki dengan perempuan, kecuali bersama dengan perempuan itu ada mahram dia. Jadi bukan dengan bapa lelaki, dia kena dengan bapa perempuan tu. So dating boleh, tapi kena bawa bapa perempuan tu sekali. Macam tu dia punya. Ya, betul. Kita jangan ikut trend. Ya. Betul. Faham. Tapi ada. Keluarga saya memang saya masih mengamalkan lagi, dan saya bertegas dengan benda tersebut. Kita kena kuat dalam hal ini. Ingat Nabi sebut kita kena berpegang dengan Islam walaupun kita terpaksa memakan macam kayu-kayu, daun-daun, rumput-rumput begitu. Dan orang yang memegang Islam ini di akhir zaman, dia macam memegang bara api. Memegang bara api di saat macam, kalau boleh nak lepas saja. Sebab situasi itu, trend itu tidak seperti itu. Kita akan dianggap kolot, kita dianggap macam prejudis, kita akan dianggap suuzon. Tapi kena ingat, hidup ini adalah perjuangan. So we do that for the sake of Allah, not for the sake of human being. Jadi ini dalam keadaan kita sebenarnya sedang konflik, nak dapat redha manusia kah atau nak dapat redha Allah. Dia mesti ada dalam jiwa kita tu ada bisikan-bisikan ni, nanti kan kalau tolak sangat anak kau tak laku kan. Dia jadi macam tu.
kan, tapi kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang betul puan, sekarang susah, tapi kita berusahalah. Once kita berusaha, itu merupakan perjuangan, kita buat lillahi ta'ala, ya. Okey. Ya. Kalau kita ibu bapa dia, kita ajak dia makan-makan, minum-minum dulu berdua. And then kita bincang, yang kembali kepada timeline. So bincang dengan penuh, jangan nampak muka macam kita rasa risau dengan dia ataupun tak. Tapi kita rasa macam we are happy because they are together. Tapi kita ni sekarang ni nak membantu dia supaya hubungan dia itu dihalal, diredai oleh Allah. Itu je, diredai oleh halal belum lagi, tapi diredai oleh Allah. So dalam tempoh 8 tahun tu, apa yang kita boleh buat, kita boleh lakukan. Sebab budak-budak ni dia akan ikut perasaan dia, dia ikut trend K-pop dan sebagainya, perempuan, ya Allah. Dengan tengok Korean movie tu, asyik kissing aja sana sini. Kalau dulu cerita barat lah kan, sekarang ni K-pop pun, ya Karim, K-movie lah. Jadi anak-anak kita tu macam dah, kalau tak buat benda tu tak biasa. Jadi kalau tak buat benda tu, korang ni macam ketinggalan zaman. So di situ kita kena lihat balik lah. Tapi jangan nampak harsh, ya. Jangan kita nanti kata lah mentang-mentang lama baru jadi jemaah masjid dah pula kan. Kita jadi macam tu dan dia akan pandang orang Islam semua haram. Padahal itu adalah untuk kelebihan, kebaikan dia juga. Ya, saya minggu lepas pergi ke Puspen. Perempuan, saya jumpa dengan pelatih-pelatih, dan diorang ini ada kalangan mereka ni keluar masuk daripada rumah tu, mak bapak dia tak tanya pun. Mak bapak dia tanya je dah makan ke belum, tu je. So dia dah dikerjakan dengan lelaki apa semua sampai dia terperangkap date cinta dan isap dadah kerana boyfriend dia. Dan akhirnya bila dia confess, dia buat confession, dia kena tangkap dan dia buat confession. Dia kata sebab mak ayah saya tak ingatkan saya. Jadi itu yang kita takut. Saya bila dengar macam tu, saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku sangat-sangat mengharapkan supaya aku ini sentiasa mengingatkan anak-anakku. Jadi di hari akhirat lagi sangat menakutkan. Allah dah ingatkan kita apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu adalah hari di mana engkau akan lari daripada adik-beradik kamu. Wa ummihi wa abi, kamu akan lari daripada ibu dan ayah kamu. Wa sahibatihi wa bani, kamu akan lari daripada pasangan kamu dan anak-anak kamu. Kenapa agaknya kita lari? Ya sebab kita tak nak dia tu dakwa kita. Nanti dia cakap, Umi, you are very irresponsible during my life ke apa ke, gitu kan. Jadi sebab tu kita kena cuba nasihatkan dengan baik. Walaupun yelah dia akan bagi banyak alasan perempuan. Saya tahu, saya ada jiran, saya ada saudara mara, saya macam tu juga. Dan mereka pun jumpa. Sebab yelah keluarga kita boleh jaga, keluarga orang belum tentu. Keluarga adik-beradik kita belum tentu, ya. Okey. Itu pun datang kata macam manalah nak buat dengan anak dia ni. Cakap satu, dia lawan dengan 10. Cakap sepatah, dia lawan balik. Sampai menipu, dia kena penyakit kanser. Macam tu. Yang lelaki tu pun sama juga, dia penyakit kanser. Satu penyakit kanser stage 4, satu lagi penyakit kanser stage 3 entah apa kan. Mak dia sampai pening kepala. Hanya kerana ada kanser tu, mereka boleh duduk sama-sama, boleh nak berkongsi-kongsi cerita, bertukar-tukar tu lah kan. Jadi kita pandang, ya Allah, relationship yang penuh dengan kepalsuan, ini fake ni kan. Tapi itulah anak-anak kita. Jadi terima kasih sangat Puan bawa isu pasal keremajaan ini. Jadi kita memang kena agak sedikit orang kata tu sabar, tabah, tapi kena bagi nasihat dan petunjuk demi petunjuk. Biar dekat akhir tu yang berjaya tak berjaya, serah pada Allah. Tapi kita sudah berusaha, Okey. Jadi wallahu alam, puan-puan, saya nak bagi hadiah doa. Nak tak? Okey, jadi hadiah doa kita ini, doa supaya Allah baguskan setiap urusan kita dan Allah selamatkan kita dari kebinasaan dunia dan juga akhirat. Boleh ikut saya tak? Allahumma ahsin aqibatana
fil umuri kulliha wa ajirna min khizyil dunya wa adzabil akhirah. Okey, maksud dia ya, ya Allah, baguskanlah setiap akhir urusan kami dan selamatkanlah dari kebinasaan di dunia dan dari seksa akhirat. So ini doa ni dia daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Okey, maksudnya Allahumma, wahai Tuhan kami, ahsin, perbaikilah akibatana, akibat, perbaikanlah akibat maksudnya result ya, fil umuri kulliha, pada setiap urusan kami keseluruhannya, wa ajirna min khizyid dunya, dan selamatkanlah kami dari kebinasaan dunia, wa azabil akhirah, dan juga kebinasaan di hari akhirat ataupun azab di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, boleh amalkanlah setiap hari, bangun pagi je kan, waktu kita nak buat sarapan, teringat doa ini. Bacalah doa ni, atau bangun tidur je terus siap-siap baca dah doa ni. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, berikanlah result yang baik pada setiap semua urusan kami, wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah, dan lindungi kami daripada azab di dunia dan juga azab di akhirat. Di dunia pun kita tak nak ada azab, dekat akhirat juga kita tidak mahu ada azab. Dan kalau kita buat sesuatu urusan, kita tidak mahu urusan itu nampak buruk dan pincang, dia sebab tu kita minta supaya Allah ahsin, Allah memberi kebaikan, Allah memberikan kebagusan, kecantikan, keindahan dan kejayaan pada setiap usaha-usaha kita atau urusan-urusan kita. Jadi wallahu alam, puan-puan, bulan depan, minggu yang keempat bulan 2, saya insya-Allah pergi ke Tanah Suci kalau telah diangkat lah ya penangguhan tu. Jadi kemungkinan besar kita tak dapat berjumpa bulan Februari, dan insya-Allah kita jumpa balik hari bulan Mac, minggu yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Itulah 22 hari bulan. Yes, 22 hari bulan Mac. Kalau Februari kita 1, 2, 3, 4, 22 Februari. 22 Februari saya dalam kuarantin, baru balik dari Syria, dan saya akan pergi umrah pula. Jadi waktu tu memang saya tak dapat jumpa. Okey, jadi mudah-mudahan Allah berkati puan-puan semua. Kita jumpa dalam bulan Mac, sebulan lagi dah saya rasa sebelum kita berpuasa. So siapa-siapa yang tak ada buku lagi, kat depan tu ada, harga dia RM70. Dan alhamdulillah saya dapat bawa balik kurma daripada ladang kurma yang terletak di Tanah Suci di Madinah. Sebab kat Madinah ni dia ada tanah suci, dia ada tanah yang bukan tak suci ya, tanah halal. Dia ada tanah halal, dia ada tanah haram. Jadi kurma-kurma yang elok kita beli, kita makan adalah kurma yang tumbuh di tanah suci. Maksudnya dekat tanah haram tu. So saya alhamdulillah dapat di tanah haram yang tempat tu 5 km saja daripada Masjid Nabawi, berdekatan dengan Bukit Uhud ya, dengan Jabal Uhud, tak jauh pula daripada kawasan tempat Saidina Uthman mewakafkan telaga dia. Jadi dia kawasan dia ke area situ saja, dan buah dia masya-Allah memang berkualiti, cuma tak banyak. So saya ada bawa satu kotak tu dalam harga RM55. So siapa yang beli 2 dapat RM100. So Ustaz ada berapa tu Ustaz? Ada dah, oh buat 7 aja ya. Oh 6 aja, 6 saja. Okey, so bolehlah. Beli 2 dapat 100, beli 1 dapat RM55. Itu nak menggalakkan bersilaturahim. So boleh pakat-pakat sesama tuan-puan ya. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Kita jumpa insya-Allah bulan Mac ya.